rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Asmawa bin Samad, pengurusi tetap Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Khalid Muhammad Yunus, Timbalan Presiden Parti Putera. Yang bahagia Datuk-Datuk Naib Presiden, Sesat Agung, Ketua Penerangan Bendahari, Ketua-Ketua Sayap, Barisan Kepimpinan ADT, serta para perwakilan yang dihormati sekalian. Izinkan saya juga mengalu-alukan kehadiran para tetamu yang disebut oleh pengurusi tetap tadi satu persatu. Cuma saya hanya nak meringkaskan masa untuk menyebut sahabat saya yang akrab, persahabatan yang kekal abadi bersama saya, iaitu Tan Sri Abdul Kadir bin Syekh Fatih yang turut hadir pada pagi ini. Begitu juga sahabat saya Laksmana Madya Persara Datuk Muhammad Rabi bin Abu Samad, iaitu salah seorang panglima laut dahulu, dan juga Setiausaha Agung Perkasa Saudara Syed Hasan Syed Ali, dan juga wakil-wakil NGO, termasuklah sahabat lama saya terperanjat saya tengok dia hadir pada pagi ini, iaitu Saudara Umar bin Jaafar. Beliau adalah sahabat lama saya 40 tahun yang lalu. Pernah menjadi Setiausaha Agung Kesatuan Siswa ITM pada tahun 1972, waktu kita menuntut ITM menjadi taraf universiti, yang membawa saya merengkup dalam tahanan ISA. Lama saya tak jumpa beliau. Saya ingat dia dah tak ada, rupanya ada lagi. Jadi Umar, terima kasih di atas kehadiran saudara dan persahabatan kita kekal abadi dunia dan akhirat. Pengurusi tetap, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ucapan dasar saya hari ini bertajuk Perjuangan Bersih dan Bermuara. Dan ucapannya tidak ada yang bertulis. Saya hanya nak menyampaikan ucapan ini secara off the cuff, tanpa bertulis, kerana dalam masa seminggu dua ini saya cuba mencatat apa yang saya nak tulis. Dan kalau saya tulis mengambil kira tentang pergolakan politik dan suasana yang berlaku dalam negara kita dengan berbagai-bagai isu, saya percaya saya tidak boleh membuat ucapan yang ada noktah. Mungkin boleh jadi 1000 muka, sebab terlalu banyak isu-isu yang sedang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Maka saya ambil keputusan bercakap secara off the cuff, dan pula saya minta maaf kerana kita kelewatan masa hampir 1 jam. Walaupun kita mendapat kebenaran polis, tetapi bermula semalam akibat daripada kebangkitan rakyat tangkap azan pagi, maka semua jalan ada roadblock sampai pagi ini. Dan ramai di kalangan kita tidak boleh melepasi sekatan-sekatan untuk datang ke Mitek pada pagi ini. Inilah negaraku Malaysia. Sehingga
persidangan kita pun turut terjejas walaupun mendapat kebenaran polis. Dan tindakan-tindakan ini saya tak tahu kenapa, apakah juga ianya sebahagian daripada sabotase secara halus oleh pihak-pihak tertentu. Apapun, alhamdulillah kita bersyukur kerana dapat juga kita berhimpun dalam keadaan kengkangan dan dengan banyak cabaran yang terpaksa kita hadapi. Jadi izinkan saya memulakan ucapan pada pagi ini dengan menyusuri sedikit sejarah Parti Putera kita yang sudah berusia baru 2 tahun setengah. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada ketua-ketua saya, Wiranita dan Wirawati, kerana berjaya mengadakan persidangan agung semalam yang telah dirasmikan oleh yang berbahagia Tan Sri Khalid Yunus Timbalan, Presiden Parti Putera di Kelab Sultan Sulaiman. Saya turut memerhati persidangan semalam dan ianya berjalan dengan lancar, dengan penuh semangat, dengan kehadiran yang amat menggalak dan memuaskan. Tahniah dan syabas kepada saya Parti Putera. Menyusuri sikap, menyingkap kembali sejarah Putera. 2 tahun setengah kita masih ingat, kita telah menerima sijil kelulusan pada 8 Mei tahun 2018. Maaf, 2019. Dan 4-5 bulan selepas itu kita mengadakan pelancaran Putera di Padang Kampung Baru pada 28 September. Kemudian dalam keadaan kita menyusun strategi untuk mengembangkan Parti Putera, bulan 2 atau bulan 3 tahun 2020 kita dilanda oleh pandemik COVID-19. Banyak perancangan kita tergendala, banyak cabaran yang terpaksa kita hadapi untuk mewujud putera-putera di peringkat bahagian-bahagian. Namun dengan kegigihan Siusaha Agung Parti Putera, Saudara Burhan Zakaria, kita berjaya memperolehi kebenaran daripada ROS menubuh 165 bahagian di seluruh negara. Daripada jumlah 222 termasuk negeri Sarawak yang kita belum menjejak kaki lagi sehingga hari ini. Daripada 165 bahagian, 95 bahagian sudah kita perolehi sijil sebelum Disember tahun 2020 dan layak mengadakan persidangan. Dan mereka sudah pun mengadakan persidangan baru-baru ini, dan bahagian-bahagian ini bukan lagi bertaraf penaja, ianya bertaraf penuh seperti mana pimpinan pusat. Manakala sebahagian lagi belum lagi mengadakan mesyuarat kerana mengikut peraturan ROS, Daftar Pertubuhan, yang boleh mengadakan mesyuarat dan mengadakan pemilihan di peringkat bahagian mestilah menerima sijil sebelum 30 Disember 2020. Maka selepas tarikh tersebut mereka tidak boleh mengadakan persidangan bagi memilih pemimpin-pemimpin bahagian untuk sesi 20, 21, 20, 24. Jadi alhamdulillah kehadiran ahli-ahli putera makin bertambah dan kita begitu strict ataupun tegas, iaitu tidak ada ahli percuma menyertai Parti Putera. Tanpa membayar iuran, permohonan mereka tidak akan diproses. Tidak ada, kita tak buat seperti lain-lain parti yang mengedar borang secara percuma.
di warung-warung, di kedai-kedai kopi, di madrasah. Maka sebab itu mereka boleh istihad, ahli mereka berpuluh ribu. Saya masih ingat lagi waktu saya menubuh Perkasa NGO dahulu, memberi keahlian percuma. Dalam tempoh 3 tahun kita dapat ahli 700 ribu. Tetapi apa makna ahli yang tidak ada komitmen? Tan Sri Kadir sahabat saya ada di sini. Sama-sama kita dalam majlis tertinggi lama. Ahli UMNO dicana sebanyak 3.8 juta. Tapi bila datang pilihan raya, mereka dapat undi sekitar 800 ribu saja. Banyaknya ahli atas kertas. Tapi kita telah mengambil kira bahawa kita mahu ahli yang berkualiti. Maka sebab itu ahli yang kita terima mestilah ahli yang berserta dengan yuran sebagaimana disyarat oleh perlembagaan parti. Tentu kita menghadapi banyak masalah, cabaran. Sebabnya tiba-tiba datang COVID dan Parti Putera Muda ini ditubuh oleh pemimpin-pemimpin yang kerdil, yang tidak mempunyai apa-apa kemampuan selain daripada semangat jati diri yang kita miliki bersama. Banyak cerita duka dan lara yang boleh saya ceritakan. Sedih ada, kadang-kadang menitis air mata pun ada. Sebab kita bukan parti yang ditaja oleh pemimpin-pemimpin seperti bekas Perdana Menteri, menteri-menteri di belakang, dan juga mempunyai kekayaan keuangan yang banyak, ditaja oleh tokeh-tokeh. Tapi kita putera tak ada. Kita menganggap kita berkayuh dengan ini. Dan apabila kita menentu untuk mengadakan program-program, banyak kali kita dibatalkan akibat COVID. Kita mengatur untuk mengadakan perayaan putera setahun. Setelah mengeluarkan sedikit belanja walaupun kita tak ada duit, akhirnya paksa dibatalkan. Persidangan agung kita juga diarah dibatalkan. Sehingga persidangan agung yang kedua, yang pertama dapat kita adakan untuk memilih pemimpin secara resmi di Hotel Regency tahun lepas. Itu pun dibenarkan dengan perwakilan tidak lebih daripada 400 orang. Banyak cerita cabaran yang kita dah hadapi. Dan selain daripada itu, saya nak berkongsi dengan para perwakilan. Akhir-akhir ini, beberapa bulan kebelakangan ini, ataupun setahun sebelum ini, parti-parti politik sudah tumbuh seperti cendawan di negara kita. Selepas bersatu ditubuh oleh Tun Dr. Mahathir dan pasukannya, selepas pilihan raya ke-14, parti yang pertama ditubuhkan ialah Parti Putera. Kemudian selepas itu kita tengok wujudnya pejuang bangsa Malaysia, warisan daripada Sabah datang ke Semenanjung. Macam-macam parti politik. Dan parti-parti ini kononnya mengikut kaedah perkembangan zaman, yaitu parti berbagai kaum. Kalaupun parti itu dinamakan parti pribumi, ada nama parti pribumi, tetapi keahlian mereka dibuka untuk semua kaum. Dan parti-parti ini juga bergabung dalam blok-blok tertentu. Dan dalam blok-blok berkenaan ada lain-lain kaum, parti-parti lain-lain kaum. Namun Putera kekal dengan identitinya sebagai parti Bumi Putera, tidak menyertai lagi mana-mana blok. Jauh sekali
kita nak membuka ruang dari segi identiti parti sebagai parti Bumi Putera. Kita akan kekal bagi meneruskan kesinambungan perjuangan kaum pribumi dengan cara yang kita hadapi sekarang ini. Sebabnya kita tahu sukar untuk kita bersuara mengenai dengan agenda bangsa kita ataupun hak ehwal agama Islam kalau kita ada parti yang berbagai kaum. Sensitivitinya cukup tinggi. Kita boleh berpura-pura seperti setengah-setengah parti, sebab matlamat mereka ialah untuk mendapat undi. Asalkan dapat undi daripada lain-lain kaum, mereka lakukan apa saja, walaupun menjual maruah bangsa, walaupun menjual maruah agama. Mereka bertolak ansur demi meraih sokongan politik. Namun Parti Putera berbeza. Memang kita nak menang juga dalam pilihan raya kalau kita bertanding, tetapi kita tidak akan menggadai maruah bangsa dan nilai agama Islam kita sebagai jual beli untuk politik. Biar kita mati terbujur di gelanggang perjuangan. Seperti mana kata pengurusi tetap tadi, dia dengan usianya 70 tahun lebih, saya pun menemani beliau waktu beliau memanjat Gunung Everest di Nepal. Saya tunggu di bawah. Anak buah Tan Sri sampai di puncak, Tan Sri sampai di base camp 2 ketiga, saya tak ingat. Tetapi walaupun tak sampai, semangat untuk memanjat Gunung Everest, itulah semangat Parti Putera dalam mendukung perjuangan agama, bangsa dan negara. Tidak mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak mudah. Macam-macam cabaran saya katakan tadi. Saya nak maklum di sini, di waktu kita menubuh Putera 2 tahun lebih, banyak yang datang bersama dengan Putera. Ada juga sebilangnya yang meninggal Parti Putera. Ada juga beberapa gerak memang saya sengaja ketepikan mereka atas sebab-sebab yang tak perlu saya perincikan. Tetapi bila timbulnya parti-parti baru ini, ada di kalangan mereka bertemu dengan saya. Mereka ditawar wang ringgit, boleh tak bubar bahagian Putera dah masuk parti itu dan ini, ditawar 10,000, 20,000 dan macam-macam. Dan ada pula yang masuk Parti Putera, dia ingat kita boleh bagi macam-macam imbuhan. Bila sampai 3, 4, 5 bulan tak ada apa yang kita bagi, dia berhenti dan letak jawatan. Kerana budaya politik negara kita ialah budaya politik cari makan. Dan saya dengan kasih kali Datuk Hamidah dan rakan-rakan dalam Putera cuba nak bawa politik perjuangan demi rakyat, bukan politik cari makan. Banyak, tidak sedikit. Sehingga ada yang datang daripada negeri minta peruntukan, Datuk, kami nak 5,000 sebulan, kami nak 10,000 sebulan. Saya bawa pergi minum kopi kat warung, saya order bagi makan burger, saya order teh or ais. Dah kenyang, boleh balik ke sana. Betul. Sebab saya antara manusia yang very frank. Saya bercakap secara terbuka, secara berterus terang, dan tidak berpura-pura. I tell the truth. Itulah cabarannya. Dan proses membeli ini, parti ahli pimpinan Putera ini sedang berjalan sekarang. Kerana ada parti yang ditubuh sekarang ni, mereka nak pilih pemimpin di peringkat bahagian pun tak ada. Maka cuba mendekati Putera, dan inilah cabaran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tengok perwakilan
ketua-ketua bahagian yang ada ni, esok-esok kalau saya tengok tak ada lagi, sah dah kena beli. Itu yang sah dah kena beli dah. Dan tidak sedikit kita tak dapat. Kita ada air mata dan menyusuri dalam pengalaman yang 2 tahun setengah berlaku pilihan raya di Melaka. Tuan-tuan tahu tak, kita bincang di edit Biro Politik, kita buat keputusan bertanding, tapi kita tahu kita kalah. Bertanding untuk kalah. Sebab dah 2 tahun kita bertanding, walaupun tidak ada jentera, walaupun tidak ada kewangan, dan yang paling dahsyat ialah peraturan SOP. Dia tak boleh berkempen. Langsung tak boleh kempen. Saya pergi ke Melaka, ke masjid, ke surau, selepas sembahyang solat jemaah, adalah jemaah 10-15 orang bersalah, orang ambil gambar. Pegawai datang bagi amaran, ini salah. Ini pilihan raya apa? Manakala yang menguasai kerajaan negeri, parti pemerintah, ada database, ada agensi kerajaan, mereka tak payah buat ceramah, tak payah buat penerangan, hanya melalui agensi mereka boleh hollow 100-200 ringgit. So what? Banyak yang tidak adil di negara kita ini. Saya bukan nak menghasut. Ada orang tanya saya, apa nak jadi datuk pada negara kita ni? Bolehkah berlaku perubahan? Saya kata perubahan melalui pilihan raya tidak mudah. Yang senang ialah pemberontakan rakyat. Saya bukan bersetuju, tetapi sejarah dunia telah membuktikan ada kala rakyat ikut tekanan-tekanan ini, tapi bila sampai ke kemuncak, rakyat akan bertindak dengan sendirinya tanpa apa-apa perancangan. Kita tengok semalam bangkit tangkap Azabaki, laporan mengatakan 400-600 orang. Saya tahu, mengikut kiraan saya dan maklumat yang saya dapat, nothing less than 1,000 to 1,500. Itu roblok di beberapa tempat. Belum ada orang berimpun kereta baru rumah, kereta merah dulu. Dah ada di Bangsa, di Dataran Merdeka. Ini negara apa ni? Mana demokrasi? Halang sana, halang sini. Itu pun ramai yang berimpun. Saya bukan setuju dengan parti-parti politik sebelah satu lagi yang mengangkat bendera di Perhimpunan Semalam. Cuma saya bersetuju dari segi matlamat tindakan yang mereka buat. Saya masih ingat pengalaman negara-negara lain lah, seperti di Thailand, Filipina, Indonesia di zaman Soeharto dahulu. Adapun di zaman Iran 40 tahun dahulu, waktu revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini pada tahun 78, menjatuhkan Shah of Shah, King of the King, raja paling maha berkuasa pada waktu itu. Saya masih ingat, saya berkesempatan tahun 78, saya berumur 30 tahun. Hari ini umur dah 71. 41 tahun dahulu, saya bersama dengan isteri saya ada kat depan ini, raya. Kami dapat bertemu, saya dapat bertemu dengan Ayatollah Ruhollah Khomeini di Paris, di kemuncak revolusi Iran. Dalam usia umur 30 tahun, bersama dengan rakan-rakan pimpinan revolusi Iran, dan saya mendengar laporan cerita yang mereka beritahu bagaimana kebangkitan rakyat Iran menentang Ayatollah Khomeini. Lama ambil masa,
sehingga Ayatullah Khomeini terpaksa mendapat suaka politik di Paris, di Prancis, hanya melalui keset dia. Waktu itu belum ada lagi internet ini, belum lagi. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Bila kita tekan rakyat, kita tindas rakyat, kita tekan rakyat, nescaya satu hari rakyat akan bangkit menentang pemerintah yang jadi ini. InsyaAllah. Saya belum turun ke jalan raya lagi. Ini yang turun ke jalan raya ni, ini generasi baru ni, umat. Saya belum lagi. Dan saya boleh mengakulah, saya pun pakar demonstrasi. Dulu waktu saya mengadakan demonstrasi, tiada lampu di KL semua patah, runtuh habis. Masjid Negara itu separuh musnah. Dan waktu itu ingat ada ISA. Kasih hadir. ISA masih ada. Kita tak peduli. Hari ini ISA tak ada. Apakah kita takut? Kenapa saya berdiam diri? Sebab banyak pertimbangan. Sebab itu saya berharap atas nama pribadi saya, bukan atas nama Presiden Putra, atas nama pribadi saya sebagai rakyat Malaysia, jangan sampai kepikat sekali lagi saya juga akan turun ke jalan raya. Sebab kalau saya sendiri turun ke jalan raya, buruk padanya. I will never turn back. Sekali saya marah, saya terus marah ke hadapan. Tetapi kita bersama, kita bagi kerjasama. Sebab kita sayang ke negara, kita kasih negara kita. Tapi inilah yang benar. Jadi tengok pilihan raya di Melaka. Tapi apa-apa kita dapat pengalaman. Bukan saja kita yang kalah, parti-parti besar yang lain pun kalah. Yang belanja berjuta-juta ringgit pun kalah. Perikatan Nasional yang terakhir ni, Mahyudin pun menang bawah satu kursi. PS kalah sebab ni database, SOP dan sebagainya. Nah, semalam Dewan Undangan Negeri Johor sudah pun dibubarkan. Berlaku pula pilihan raya negeri. Mana Profesor Kamaruzaman? Ni Ketua Putra Johor. Macam mana? Sudi bertanding untuk kalah. Ini. Tapi kita akan pertimbangkan, kita akan kaji. Sebab pilihan raya umum makin dekat. Kita tak nak buang tenaga lagi, tak nak bawa lagi. Kita dah ada pengalaman sedikit di belakang. Kita nak merancang untuk menghadapi pilihan raya umum yang mungkin akan berlaku bulan 7 atau bulan 8 tahun ini. Pada lambat bulan 5 tahun 2023. Tak sampai setahun. Ini pun pilihan raya di Melaka ini di Johor ni, jika mereka berjaya, mereka nak memaksa supaya ada pilihan raya umum pada bulan 7 atau bulan Julai ini. Berapa banyak duit kerajaan habis. Dulu di Melaka pilihan raya, kalau ada orang gila nak jadi ketua menteri, lompat, akhirnya dewan dibubar. Di Johor ni tak ada apa masalah, cuma tinggal lagi majoriti satu. Kalau majoriti satu dan pembakar bagi sokongan dan juga tidak bersetuju untuk mengadakan pilihan raya negeri, tunggu pilihan raya umum dan buat pilihan raya Johor sekali dengan pilihan raya umum. Duit kerajaan selamat, duit rakyat selamat, puluh juta, ratus juta. Ini musim Covid, tapi dibuat kerana pertimbangan politik, bukan pertimbangan rakyat. Itu sebab pilihan raya Johor diadakan. Sebab ini pilihan raya umum. Di Johor pun terlibat juga. Nak pilih ahli parlimen, belanja lagi. Dan apakah kita nak ikut
letak politik mereka. Memang pertanian itu penting. Baru ni kita bertanya walaupun kita tahu kalah. Tetapi kita kena buat perhitungan. Yang penting pilihan raya umum ini mesti ada wakil putera yang menang menjejak kaki di Dewan Rakyat masa pilihan raya umum ke-15 itu. Ini yang paling penting. Kita fikirlah, kita bincang dulu macam mana keadaannya. Itu di Johor. Jadi macam-macam masalah lagi. Yang boleh saya ceritakan pengalaman putera 2 tahun setengah. Dan ada juga di kalangan setengah-setengah ada ahli putera yang memegang jawatan menimbulkan masalah hal-hal peribadi, perkara yang tak seronok, yang saya kira tak selari dengan moto perjuangan kita bersih dan bermoral. Nak dipecat takut terasa. Sekarang dunia internet orang boleh tulis macam-macam. Tunggu masa saja. Tapi ada 1-2 keluar. Ada 1-2 keluar. Dan bila mereka keluar, saya rasa senang hati. Sebab dalam perjuangan termasuk hak kepimpinan, nobody is indispensable. Pemimpin jatuh ada ganti. Yang patah tumbuh berganti. Cuma yang kekal adalah yang cekal dan semangat jati diri yang luar biasa. Ini yang berlaku. So, alhamdulillah, setakat hari ini saya tengok kedudukan Putera makin sehari makin baik, makin kukuh. Dan tanya Susagum, kami berbincang hari-hari, makin structure, makin tersucung. Baru 2 tahun setengah. Parti lain 70 tahun, 65 tahun. PKR Anwar Ibrahim pun dah 20 tahun lebih. Putera baru 2 tahun. Janganlah nak leceh kita. Kita baru 2 tahun dengan semua kekurangan. Tetapi kemenangan kita ialah kerana kita bersih dan kita bermoral. Sampai berucapan dasar. Kenapa bersih dan bermoral? Saya boleh bentang ucapan tasri, boleh tulis macam-macam tajuk. Macam Perdana Menteri kita berucap, Presiden-Presiden parti politik berucap. Semua orang tulis ya. Buat tajuk dia ada, lepas tu cetak surat khabar apa siap, cantik. Kalau dikira pada ucapan-ucapan pemimpin kerajaan parti politik di Malaysia kita ni, sehingga hari ni tak ada masalah lah. Semua cantik. Tetapi cantik macam mana ucapan, akhirnya jadi retorik. Jadi retorik semata-mata. Yang cakap menedah rasuah, iaitu yang rasuah. Yang cakap bak moral, iaitu yang karut moral. Saya boleh tulis ucapan terbalikkan, bersih dan bermoral kepada ucapan menentang hipokrit dan munafik. Sebenarnya perjuangan kita ni menentang golongan hipokrit dan golongan munafik, tetapi bahasanya kasar. Maka kita letak bersih dan bermoral dan terhati. Tetapi kita menentang buah-buah hipokrit dan munafik yang jual bangsa, yang jual agama. Dan macam-macam kita tahu. Saya hari ini kita tahu, dulu negara kita satu ketika dulu, saya masih ingat itu. Waktu saya jadi MP dulu, tahun 90-an banyak, saya mengikuti program kerajaan di luar negara. Saya ikut Dr. Mahathir ke Argentina, ke Cuba, Brazil, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana, Trinidad dan Tobago, Eropah Timur. Waktu tu saya ni ahli parlimen biasa. Bila bertemu dengan wakil-wakil luar negara di Latin Amerika,
di Eropah, dia tengok kita aja, dia sebut kata kita daripada Malaysia, dia peluk saya. Malaysia very good, you have a great country. Negara orang puji. Saya kata dia ni ingat aku Perdana Menteri kan, kau bertukar dengan Tuan Mahathir. Tapi memang betul, spesial pun ngomong saya. Saya masih ingat tahun 92 saya menghadiri sidang kemuncak Summit di Rio de Janeiro. Isteri saya pun pergi masa itu. Saya duduk di hotel bertemu dengan pemain bola sepak Penny. Saya ajar dia apa ni, goreng telur Malaysia. Ramai saya jumpa dengan pemimpin dunia waktu itu. NGO memang semua Malaysia orang tepuk. Semua Malaysia orang tepuk. Saya pakai baju Melayu, Afrika pakai baju kebangsaan dia orang, Arab saya pakai baju Melayu. Reporter ikut saya penuh kat belakang. Are you Malaysia? Yes. Can I interview you? Saya keluar dari khabar kat Brazil. Begitulah hebat negara kita. Disebut negara dunia contoh, negara contoh dunia ketiga, negara moden Islam. Macam-macam orang hebat, semua hebat. Hari ini apa dia ni? Terbalik kok. Hari ini Malaysia dikenali sebagai negara haprak. Hari ini Malaysia dikenali sebagai negara rasuah. Habis semua serbi gagal. Daripada Jabatan Perdana Menteri sampai ke institusi kerajaan, tubuh Institut Integriti. Selepas tubuh Institut Integriti, makin banyak berlaku rasuah. SPRA yang ditubuh untuk mencegah rasuah, akhirnya harapkan pagar makan padu. Boleh hilang duit yang disimpan di SPRM 6 juta US. Macam-macam cerita. Ketua pengarah ni ada saham pula, riuh rendah sekarang. Bila Security Commission pengurusi dia buat kenyataan, akan keluar kenyataan sama ada Datuk Tan Sri Azam Baki ini bersalah atau tidak dari segi memiliki saham. Tak sampai 2 hari keluar pula kenyataan, dah buat kajian tapi tak boleh buat conclusion. Kabinet pula bermusyawarah, Perdana Menteri buat kenyataan. Kita dah bincang pro and con. Ada yang pro, ada yang con. Mana ada yang tak setuju, ada yang setuju. Tapi serah pada SC. Maka pengurusi SC pun buat kenyataan, Azam Baki tidak bersalah. La ilaha illallah. Berputar-putar. Saya nak bagi gambaran. Inilah negara kita sekarang. Isu-isu lain tak saya cerita lah. Tak saya cerita lah. Soal penyelewengan, kalau saya nak sebut, kalau saya nak baca lah. Tuan-tuan dan puan, contoh je lah. List of corruption, senarai rasuah di Malaysia. PKFZ 12 bilion. Submarine Commission 500 juta. Sandabi 964 juta. Fire Indah Westland 88 juta. Pos Malaysia 230 juta. Berdaya list yang rugi. Wah, susah. Ingat tak? Saya petang ucapan dasar tahun lepas. Kenapa hati ini terlalu sakit? Kenapa? Sebenarnya negara kita ni Allah Ta'ala bagi macam-macam. Tanya Tan Sri Kandi, dia mau melawat seluruh dunia. Arab Saudi, Timur Tengah,
Ada minyak, tak ada air, tak ada pokok. Pokoknya pokok kurma. Singapura tak ada apa-apa. Nothing. Kita Allah Ta'ala bagi kekayaan luar biasa. Kita pengekspor minyak. Kita ada minyak, kita ada gas. Dulu kita world exporter. Kita ada kelapa sawit, kita ada bahan galian. Rakyat baru 30 juta. Termasuk kadang-kadang. Tapi hutan negara dah mencecah 1.4 trilion. Bastard. A real bastard. Kalau kita pandai mengurus negara ini dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan tahu, kita boleh bagi pendidikan percuma untuk semua kaum. Semua kaum. Tak berbangkit lagi soal Melayu, Cina, kita dituduh resis dan sebagainya. Kita dituduh kerana bangsa kita lemah. Kita nak bangsa kita dibela, maka kita dituduh resis. Kita boleh bagi perubatan percuma kepada seluruh rakyat Malaysia yang berkualiti. Pendidikan kita boleh bagi percuma. Tak ada lagi soal pinjaman, soal beasiswa. Semua kaum kita bagi. Tapi hutan 1.4 trilion. Ni untuk Bumiputera. Beasiswa makin mengecil. Apa daya ni? Parti-parti politik yang ada ni, yang baru-baru ni, semua bercakap, wah, termasuk PH, ini soal dasar. Duk canang kesamarataan. Semuanya bangsa Malaysia. Ya. Kita pun bersetuju. Putera bersetuju. Bagi rakyat B40 ke bawah, kita nak bantu, tak kira kaum. Cina, India, Melayu, kita sokong. Sebab mereka rakyat Malaysia. Tapi saya nak tanya, selain pada B40, bagaimana pembagian ekonomi diberi ke atas? Apakah pembagian ke ekonomi negara adil? Kalau bangunan mencakar langit naik sebesar rambut pun tak ada hak Bumiputera. Gedung-gedung naik seperti cendawan. Berapa unit Bumiputera punya? Banglo-banglo yang juta-juta, berapa Bumiputera punya? Lok-lok kedai, berapa Bumiputera punya? Pergi bilang di Berjaya Times Square, ada dekat 200 unit, ada tak 30 unit Bumiputera punya? Yang kita pesan, kalau nak sama rata, biar sama rata. Semua peringkat, betul atau tidak? Bukan sama rata B40. Cis punya siang. Sebab saya bangsa saya. Anak cucu kita. Lepas itu dah semua kita bersaing dengan bangsa lain. Nak bersaing apa? Tuan-tuan tahu tak? Kita negara kolonial majmuk. Mereka 30%. Kita menghormati hak bangsa lain. Maka mereka nak lesen judi, kita bagi lesen judi. Dulu cabut tangan khas, tuduh PH macam-macam, hina DAP macam-macam, kita membantai DAP. Tapi bila kerajaan yang baru ambil alih, cabut tangan khas dan naik 22 kali. Agak kita tak boleh, kita orang Islam. Boleh pula kabinet lulus, bukan saja benar. Agak pun letak nama timah. Kononnya timah ni timah, biji timah kepala otak dia. Macam tak ada nama lain. Dah tahu nama timah tu sinonim dengan nama Melayu. Apa? Tujuan nak memusing pada orang Melayu tak? Ataupun nak menghina orang Melayu? Diizin oleh kerajaan. Itu timah. Tapi soalnya
arak. Lepas itu pusat hiburan, masak parlor, karaoke, judi, minuman keras. Dana beda ini tasik adik trillions. The money spending trillions. So kita nak lawan macam mana? Ditanya. Oh, kita boleh lawan dengan duit Baitul Mal. Melayu boleh lawan dengan duit tekun amanah ikhtiar. Tekun dan amanah ikhtiar pun bangsa lain tak dapat. Bukan saja Melayu. So macam mana? Lepas itu bila saya bercakap, ada pula orang tegur masalah ketuanan Melayu. Baru-baru ni lah ni kita dengar tu agak sihat dah. Saya risau ni, berdebar ni, macam Tasik ada juga. Tapi Tun baru ni saya nak jawab juga lah. Ini masalah akademik Tasik. Nothing about respect. Saya tetap hormat Tun. Bila bercakap pun saya selalu argue dengan dia. Baru ni dia buat interview. Dia kata ketuanan Melayu adalah fantasi. Asasnya sebab Melayu beli bagi saham, jual saham. Sekarang ni dah ada driver orang Melayu, Cina duduk dalam belakang. So where is ketuanan Melayu? Dia kata dulu, kali ni ketuanan Melayu dibesar-besarkan oleh Allahyarham Tan Sri Dr. Ahmad Kok Lanas. Waktu dia jadi ketua pengarang Straight Time. Lepas itu benda ni jadi isu, dibesarkan oleh Ibrahim Ali, Presiden Perkasa. Itulah sebabnya saya dicop resis dalam surat khabar Cina. Saya beritahu pada kita dari segi ketuanan Melayu ialah soal sejarah dan perundangan, bukan masalah Melayu luasa. Aku orang Melayu, tak boleh bangsa lain jadi aku. Islam agama persekutuan, tak boleh agama lain. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, hak istimewa Melayu. Inilah buktinya bahawa negara Malaysia ini Melayu adalah ketuanan Melayu bagi negara Malaysia. Ini sejarah dan perundangan. Kalau tidak, masa akan rujuk social contract dan fasa 151, 152, 153. Raja Melayu ialah kerana ini bumi Melayu. Dulu federator Melayu State, federator Melayu State, ada raja serah kuasa kerana nak merdeka, nak mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Kita bagi Tengku setuju, raja-raja Melayu setuju, orang Melayu itu setuju. Cuma dari segi sejarah memang wujud ketuanan Melayu. Soal Melayu jual satu bab lain. Dan saya jawab pula, kalau Melayu dapat 10 lot saham tenaga nasional, 10 lot saham Telekom, 20 lot sana, 20 lot sini, takkan nak simpan sampai 20 tahun tak adik. Orang Melayu miskin, dia tengok boleh untung 10 lot boleh dapat 200,000, dia jual lah. Jangan nak menghukum kerana itu Melayu tak disiplin. Bangsa lain macam mana? Oh, bangsa Melayu ni dah penuh dah kita, letih dah kita bagi subsidi. Robert Kwok, Lim Kim Yew, Vincent Tan, semua Ananda, semua bangsa-bangsa ini juga dapat layanan istimewa daripada kerajaan sebelum mereka menjadi bilianer. Lesek gula monopoli, lesek judi, tanah banyak. Tapi bagi orang Melayu yang lekat celah gigi, riau satu dunia. Ini yang saya marah ni. Riau. Ini bukan soalnya. Marah ke Melayu. Betul lah, ada Melayu tak bertanggung jawab. Bangsa lain pun banyak juga tak bertanggung jawab. Melayu kalau pinjam duit bank tak bayar. Apa Cina, India pinjam duit bank ada semua bayar.
biasanya badum boleh bangsa saya. Kalau orang lain tak terasa, saya terasa. Sebab yang tak terasa itu muka kayu, yang tak terasa itu bangsa. Itu keadaan sebenarnya. Lepas itu dalam pada jangan Melayu, ketuhanan Melayu, ada satu fantasi. Timur Pula Dr. Mahathir menegur ada bangsa lain yang pentingnya asimilasi. Sebagai rakyat Malaysia ni, tengok sampai sekarang makan dengan chopstick. Dah jadi isu. Dah jadi isu. Datuk Seri Najib pun memang berdendam dengan Dr. Mahathir. Dia berjawab di persidangan World Chinese Convention apa baru ni. Dia kata, apa menjadi isu yang makan dengan chopstick? Nak makan dengan apa pun makan lah. Tapi dengan syarat hati itu, hati Malaysia. Tak sekali kata Datuk Seri Najib. Saya setuju, hati kena bangsa Malaysia. Bukan masalah makan dengan chopstick, nak makan dengan kaki pun tak apa. Tapi soalnya, kalau betul mereka hati Malaysia, kenapa mereka tidak bersetuju dan menentang sekolah kurikula tidak diajar dalam bahasa Melayu? Kalau mereka kasih kepada Malaysia, hati mereka bersama dengan Malaysia, menghormati bahasa kebangsaan. So, patut dongsa arah sekolah kurikula menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengajar, bahasa aliran mengajar. Jadi bukti mana mereka kasih kepada Malaysia? Dasar-dasar afirmatif untuk tolong orang Melayu. Iya benar mereka bercakap menentang. Tak buat hati tu, tak buat hati ni. Kenapa bagi sekolah agama lebih daripada kami? Kenapa bagi derma sumbangan kepada rumah-rumah ibadat kami sikit, manakala masjid lebih? Kamu tak tahu tak Islam agama persekutuan? Jumlah masjid tidak sebanyak gereja ataupun kuih kita bagi, kerajaan bagi, kita tak tentang, kita berdiam diri. Tapi kalau yang Melayu punya riuh, yang riuh ni siapa? Termasuk orang Melayu sendiri, bangsa sendiri. Dan kalau nak popular, kita bercakap, kita bela bangsa. Ni ada satu parti budak-budak, ada parti budak-budak ni. Kemudian dia buat kenyataan. Bila timbul geng-geng budak-budak ni minum arak, dia jawab apa tak? Minum arak tak salah, cuma jangan memandu. You can drink but you cannot drive. Yang arak ni untuk orang bukan Islam. Iyalah. Tapi budak-budak ni lah, satu ketika dulu saya ingat, saya tak lupa tau. Tuan Mahathir kata orang Melayu mudah lupa, tapi Ibrahim Ali tak lupa. I will never forget. 4-5 tahun dulu, timbul cerita Dr. Zakir Naik, pendakwah Islam yang terulung. Budak-budak ni buat kenyataan, dia bersetuju supaya kita halau Zakir Naik keluar dari Malaysia. Apa ni? Selaju dia jadi popular, mereka nak jadi popular buat macam ni. Bukan mereka sokong budak-budak ni, tapi mereka nampak budak-budak ni boleh diperalat untuk merusak Melayu dan menjahanamkan Islam. Maka sebab itu, saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan, para perwakilan ni, umur 18 tahun dah otomatik mengundi. Setakat hari ini sudah 4 juta sudah didaftarkan. Kalau ibu bapa, adik-adik, saudara-saudari, saudara mara tak jaga budak-budak muda, anak-anak muda Melayu ni, dipesong oleh golongan muda yang haprak ni, rusak bangsa kita ni. Muda aja nak jadi popular. Very simple. Saya keluar jalan sebagai plan. Oh, saya begini. Semua akan puji Ibrahim. Tapi mereka tak sokong juga agenda Melayu. Mereka tak sanggup juga dari segi ini. Mereka menghina juga hak ehwal Islam.
tuduh, kata, hina. Bila orang kecam, minta maaf. Bila tak minta maaf, selesai. Dakwa tak ada. Berapa banyak dah kes macam ni? Berapa banyak dah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi sedikit gambaran ini. Sebab negara kita memang menghadapi banyak masalah, termasuk isu rasuah. Saya pasal sebut di sikit. Rasuah, SPRM. Saya tengok di bawah SPRM ada 5 jawatan kuasa. Jawatan kuasa khas menangani rasuah, JKMR. Jawatan kuasa khas aduan, JKA. Panel Penilaian Operasi, PPO. Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah, PPPR. 5. Dan jawatan kuasanya 7-8 orang tiap-tiap komiti. 5. Semua negara yang bayar. Chairman ni berapa dia tahu ni? Lembaga berapa tahu ni? 5 ni. Cerita Tan Sri Azam Baki ada saham 5 tahun dulu, mereka tak tahu. Bila jadi isu, riuh dah. Pengurusi lembaga penasihat Tan Sri Abu Zawjah buat kenyataan, tak ada kes. Kemudian pengurusi khas penanganan rasuah Tan Sri Rai Yatin pula buat kenyataan, Azam Baki kena bercuti. Sama komiti dalam SPRM buat kenyataan bercanggah. Ni buat apa semua ni? Cara resmi sebagai Presiden Putera, cara cadang secara terbuka, minta supaya dibubar semua jawatan kuasa ini sebab menghabiskan duit rakyat dia. Bubar saja. Buat apa? What for? Benar sebesar rambut dia, jadi kecoh tak boleh selesai. Pengurusi Tan Sri Borhan, macam-macam komiti. Tapi apapun secara ringkas, saya nak mengusulkan sebagai perjuangan Putera, di bawah perjuangan kita bersih dan bermoral. Pertama, kita bersetuju SPRM diletak di bawah pengawasan Parlimen, bukan lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Setuju? Kedua, dah lama kita minta, lama dah kita desak supaya kuasa pendakwaan di bawah Peguam Negara diasingkan dengan agensi-agensi kerajaan. Maknanya polis boleh buat pendakwaan terus di mahkamah tanpa melalui pejabat Peguam Negara. SPRA, Kastam, semua sekali. Ini kaji-kaji siasat-siasat, kaji-kaji siasat-siasat. Perdana Menteri pun tengok, ini orang aku ni, sign, tak boleh didakwa. Di bawah apa? Kononnya national interest. Saya pernah jadi Timbalan Menteri, saya jaga undang-undang tu. I know this. Biarlah mahkamah tentu salah tak salah. Kenapa yang AG pula jadi hakim? Siasat berbulan-bulan, duit habis. Oh, tak ada kes, tak ada bukti. Pergi kaji lagi, bertahun, akhirnya yang dituduh pun mati dah. Ini sistem apa ni? So, kena diasingkan. Dan saya ingin mencadangkan ada 2 perkara. Satu, kena pindah perlembagaan negara. Ini yang saya sebut tak kenal. Bila seseorang kena tuduh, tak kira apalah, kes jenayah, apatah lagi kalau orang politik, termasuk penjawat kerajaan. Dia jawab apa dah? Bila dituduh atau ada report polis, keluar media, ini semua konspirasi, tasdikan dia. Semua konspirasi. Kita pun bukan kata dia buat. Bila Ketua Hakim Mahkamah Syariah baru-baru ni timbul cerita
Ada laporan polis. Betul tak betul saya tak tahu. Tapi ada laporan polis oleh seorang wanita, ketua hakim Mahkamah Syariah, berbagai dalam bilik di rumah isteri orang. Beliau dah jadi isu. Dia buat kenyataan ini fitnah. Di Malaysia, wakil rakyat Rogol, wakil rakyat Isak Dadah, macam-macam ada cerita di Malaysia. Konflik. Bila Azam Baki dah dituduh, SC pula buat kenyataan kita sedang siasat. Bila siasat tak boleh buat conclusion, betul tak betul. Kemudian ada pula laporan dibuat ada satu kumpulan menuduh pengurusi SC dan anak beranaknya ada melakukan penyelewengan, minta disiasat. Tiba-tiba dia buat kenyataan clear kes Azam Baki. Saksikan dia, kegila. Very sickening. Sakit jiwa. Apa yang tak ada? Semuanya konspirasi, tuduhan politik, konspirasi, termasuk pegawai kerajaan. Maka saya nak cadangkan, kasih gadis you are lawyer, might be my proposal ni, it look like childish but doesn't matter. Sebab dulu pun zaman Singapura dia langgar todak, yang menasihat Sultan Singapura, Raja Singapura termasuk pada waktu itu Han Nadim. Dia budaknya, dia kata, tuanku nak halau ikan todak bunuh rakyat, kita letak mata pisang. Han Nadim budaknya. Saya pun nak buat cadangan macam Han Nadim, nak pindah undang-undang, iaitu sebaik saja sesiapa saja ditangkap, apa kes saja, rasuah ke, morok, apa saja kes, didakwa di mahkamah, ada laporan, dia tidak boleh buat kenyataan tuduhan terhadap saya ini adalah konspirasi. Kalau dia buat kenyataan, maknanya dia telah melakukan jenayah. Malah pembicaraan di mahkamah pun dipersoalkan, content of court, tapi tak boleh diambil tindakan. So sampai bila? Semuanya konspirasi. Tak lama lagi orang curi ayam di kampung pun beritahukan polis ini konspirasi. Esok-esok kita bawa kereta, dilanggar dia, ditahan polis kerana langgar lampu merah. Ini konspirasi. Semuanya konspirasi. So kita kena buat satu tindakan, pindah undang-undang. It is an offence. Once you be reported or you be charged in the court, you cannot use the reason that you have been konspirasi oleh pihak-pihak tertentu. Konspirasi apa? Contohnya, kalau saya buat benda yang buruk, Datuk Rabi pergi report, saya tak ada tuduh Datuk Rabi melakukan konspirasi. Soalnya pokoknya, apa yang Datuk Rabi report terhadap saya ni, betul atau tidak? Betul tidak? Kalau tak betul, tak betul lah. Dan I can go back to Datuk Rabi, dakwa Datuk Rabi buat fitnah. Jadi soal ini bukan soal orang tu tuduh, orang ni tuduh, dia orang ni jahat, dia orang ni dia tak baik. The fact that adakah kamu melakukan kesalahan? Kalau tidak, sampai bila tak selesai? Dan seterusnya. Saya nak ulang balik cadangan dulu. Akhir sekali cadangan saya baca berita baru ni, Tan Sri Abu Qasim, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM bersetuju tahun 2015 lagi, dan 6 tahun dah saya cadang diwujudkan Akta Sabotase Ekonomi untuk menangani isu rasuah. Tan Sri kali macam mana? Sama dengan ISA. ISA dulu ada nak mencegah orang nak menghura-harakan negara, belum hura-hara lagi, dengan cerita dah tangkap, masuk ISA. Ini curi duit, menyeleweng di Sabah, pengawal air berjuta duit di rumah. Contoh tengok macam-macam cerita.
Mana ada tindakan. Senyap sunyi. Yang bawa di mahkamah KK terpilih. Lain lagi semua senyap. Cara nak menangani rasuah tak boleh cara undang-undang sekarang tak sekali. If somebody suspected, dia korup. Ataupun kita buat civilian, penguasa, macam Jabatan Hasil Dalam Negeri, polis, tengok manusia ni hidup cara luar biasa, dia boleh buat civilian. Dan kalau dia syagi, boleh tangkap macam ISA. Baru senang. Ini tangkap, kena dapat riman. Mahkamah bagi riman 5 hari. 5 hari nak siasat apa? Tak cukup 5 hari, tambah riman 5 hari lagi. Kamu dah nak minta kali 3, mahkamah tak izin 10 hari. Yang dituduh bebas. Bila dia bebas, segala bukti hilang. Saksi-saksi boleh dibeli. Bercara pula pasari-sari. Kekal mahkamah tinggi. Tangguh. Sakit pinggang, sakit belakang, sakit orak, sakit otak, tangguh. Sampai mahkamah raya, tangguh. Sampai mahkamah persekutuan, tangguh. Ini yang berlaku kepada Mendiang Eritrea, Okey Perwaja, yang riuh dah hilang berbeliung. Perwaja Terengganu. Akhir sekali dia didakwa dengan kes 75 juta. Selepas berapa tahun buat penyiasatan, berjuta duit kerajaan habis. Bila bercara dulu, saya ingat lagi di Putrajaya, pergi dengan kereta roda, tidur di hotel, belum bercara habis, dia pun dah mati dah. Sampai sekarang bertahun masanya. So how to get back the money? Saya pernah ISA 2 kali. Saya pernah tengok bagaimana penjenayah polis membuat interogasi terhadap pihak penjenayah. Ambil je, simpan tak selama lah, Dato' Rabi 20 hari. Kita tahu kamu menghilangkan duit kerajaan 200 juta. Mana kamu tak duit? Oh, tak nak cakap ya. Kita cabut bulu hidung dulu. Kita cabut bulu keting. Tak atas kepala ni. Letak dalam lokak, kepala tidur ada tanah. Pagi bagi minum kopi, tak ada gula. Tengah hari nasi mamak tak ada kuah. Dengan Maggi satu. Macam saya kena dulu. 3 hari dia mengaku. Duit saya di Singapura. Duit saya di Cayman Island. Tengok dalam Pandora Paper baru ni. Yang didedah berapa banyak duit yang dibawa lagi simpan kat sana. Ini yang negara kita jadi macam ni. Baru ni pegawai KLI pula buat kenyataan. Ada kapal terbang VIP mendarat masuk di Malaysia, bawa masuk duit tanpa diperiksa. Pasport dia orang dikirim, diberi pada pegawai yang pergi cop. Beg-beg dia bawa, apa dalam beg kita tak. Di Malaysia semua boleh jatuh. So ISA ala ISA Akta Sabotah Ekonomi. Sebab apa? Kalau sabotah ekonomi ni rasuah, satu hari dia akan mengancam keselamatan negara juga. Rakyat akan berotak. So cepat mahkamah pun tak payah bersidang. Yang kita nak satu, duit kembali. You want to take the back the money. Masuk. Cara ISA ini siasat, panggil tiga pejabat SPRA. Halo Dato' Rabi boleh datang dari 110. Didong. Lepas tu pula dakwa di mahkamah. Yang terlibat pula 5-6 orang, 4 orang jadi setuju jadi saksi. Jadi yang dituduh utama jadi tuduh, yang lain jadi saksi kerajaan. Walaupun dia jadi saksi kerajaan pun tak kedarah diri juga. So what type of system is this? Kita rakung semua sekali bawa ISA, bawa Akta Sabotah Ekonomi. Dia tak? No. Dia baru dia dapat duit. Ini hal bak rasuah. Satu lagi saya nak sebut yang boleh merosakkan negara,
ialah alam sekitar negara kita. Tengok banjir begini. Di Shah Alam tak ada balak, tapi tiba-tiba banjir. Ini balak Allah Ta'ala lah. Tapi di Pahang, Kelantan lama dah ada sungai banjir, balak hanyut macam bata pisang. Macam bata pisang hanyut. Langgar rumah rakyat runtuh, hanyut. Balak di Malaysia pun boleh curi, walaupun besar. Macam mana dia curi balak pun saya tak tahu. Siapa boleh pikul balak ni? Illegal logging is very rampant in this country. Lama dah saya cakap. Dan saya nak mengusul pasal masa ada banyak dah. Saya cakap ni. Saya nak mengusulkan cadangan. Di bawah bersih dan bermoral. Iaitu saya bersetuju dengan Puan Sri Sabrina, Presiden PEKA, Pendidikan Alam Sekitar. Dia mencadangkan supaya mulai sekarang buat moratorium 25 tahun balak tak boleh ditebang di negara kita. Stop logging for 25 years. Biar pulih alam sekitar. Kedua, dia cadangkan Banjaran Titi Wangsa diisytiharkan sebagai taman negara. Saya bersetuju 100%. Dan tambahan daripada saya juga pindah perlembagaan. Kalau tak nak juga lulus balak-balak ni. Maklumlah, balak-balak ni orang-orang tertentu je dapat. Terang saya mengatakan, termasuk kaum bangsawan. Balak-balak ni tak boleh nak ada. Okey, saya nak cadangkan supaya sesudah kawasan balak dilulus untuk mereka ini, sebelum pembalakan dimulakan, wajib kena ada EIA report, Environment Impact Assessment. Selagi tidak ada EIA report, tak boleh balak ni ditebang. No way. Tak boleh ditebang tanpa EIA. Ini boleh dibuat kalau kita nak jaga alam sekitar. Balak-balak ni kita kena buat. Ini antara major isu lah yang perlu huraian yang mendalam. Tapi cukup saya katakan perlu ada EIA report. Ini payah tu. Siapa jadi MB negeri pun bila terima perintah Datuk Rabi terkeceng nanti kalau tak lulus. So how can we do it? So kita buat undang-undang. Bila kita buat undang-undang, data pihak tertentu tak boleh. Undang-undang kata kena ada EIA. Kena buat EIA. Jadi itulah tuan-tuan, akta sabotaj, EIA report, balak dan cadangan-cadangan tadi boleh membantu memulihkan keadaan ekonomi negara. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan, secara rumusannya semua ini tak dapat diselesaikan. Ataupun betullah dasar apa sekalipun, kalau kita tidak tentukan pemimpin yang dipilih ialah di kalangan yang bersih dan bermoral. Betul atau tidak? Jadi tugas kita putra semua meningkat. Apa tugas? Tugas kita ialah mulai sekarang ialah memberi kesedaran kepada rakyat, memberi penerangan kepada rakyat, iaitu kalau nak selamat negara, supaya Islam agama kita terpelihara, bangsa kita bukan lagi melumpuh di tepi kata atau hilang bumi ini semata-mata orang Palestin atau Melayu di Singapura. Kita kena mulakan gerakan menyedarkan rakyat. Kalau kita nak selamat, nyahkan pemimpin rasuah, pemimpin yang tidak bermoral daripada bumi yang bertuai. Jalankan kempen ini. Saya cabar tuan-tuan dan puan-puan, balik perhimpunan aku ni, buat keluar duit RM30. Buat keluar duit
Pergi buat spanduk yang injek RM30 ya. Wahai rakyat, nyahkan pemimpin munafik dan hipokrit, nyahkan pemimpin rasuah. Ataupun kalau nak selamat, naikkan parti dan pemimpin yang bersih dan bermoral. Seluruh letak di depan masjid. Jangan harap kepada saya seorang pimpinan entiti atau pentah. Semua sekali kena berperanan. Kita mulakan. Nak sebut apa ni? Bukan revolusi ini. Ini kita sebut ini. Kita mulakan proses ini. Kalau kita nak selamatkan negara kita. Bukan masalah pilihan raya saja. If you want to save the country, rakyat nak bersihkan semua ini, inilah cara. Perjuangan kita mulai sekarang ialah menyedarkan rakyat supaya menolak pemimpin yang tidak bersih dan tidak bermoral. We have to do this. Mulut kena cakap, jangan bisu, jangan diam, cakap. Keluarga, saudara mara, jiran, cakap. Baru kita jadi pejuang. Ini yang dikatakan inna salati wa nusuki ini. Sesungguhnya solatku sebaikku kerana Allah Ta'ala ni. Kalau benda-benda ni kita tak buat tunggak-tunggik sembahyang pun, umat kita makin hancur apa benda. Sebab itu saya dengar ada orang agama cakap dah. Dia orang tanya Rasulullah, waktu Rasulullah nak pijak kaki di masjid, ya Rasulullah, manusia macam manakah kita nak pilih jadi pemimpin? Dalam masjid ada seorang ada sembahyang tunggang-tunggik, dia berwiri. Ada seorang ada bersih longkang. Rasulullah tunjuk ni, pilih yang bersih longkang ni. Sebab ini ibadat yang menyenangkan ramai orang. Dia seorang tu, dia seorang yang nak masuk surga ni. So ini perbandingan. Jadi sebab itu kita kena ada iltizam. Pemimpin negara kita yang ada ini tidak ada political will lah. Tidak ada political will, tidak ada iltizam politik. Nak harap nama timah, dia orang Arab pun tak boleh. Nak stop cabutan khas 22 pun tak boleh. Sebab semua tidak ada iltizam politik. Itulah pada tuan-tuan dan puan-puan, maka saya nak menutup ucapan saya ni. Sikit yang saya nak sebut di sini, apa yang saya catat. Mana dia berani? Ni. Saya nak tutup ucapan saya ini. Ini pendek ya. Saya ada cotis-cotis sikit. Hidup ini adalah perjuangan. Apa yang kita perjuangkan menjadi siapakah kita dan siapa jati diri sebenar kita. Kalau yang kita perjuangkan itu adalah kebaikan, maka kita adalah orang yang baik. Dan sekiranya kita diperjuangkan kebajikan, maka kita adalah orang yang soleh. Kalau kita ingin lihat siapa diri kita sebenar, kita perlu lihat kembali apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita ini. Apa yang benar-benar menjadi asas terpenting dalam hidup kita. Sesiapa yang di awal paginya hanya fikirkan dunia dan disibukkan dengan dunia, nescaya Allah akan pecah belahkan segala urusannya dan menjadikannya kekafiran itu sentiasa berada di depan matanya. Dan tidaklah dibawa datang kepadanya dunia kecuali kadarnya sahaja. Barang siapa yang di awal paginya difikirkan akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan sentiasa berada di hadapannya, susun segala urusan dunia dan membawa datang di dunia tergolek-golek kepadanya. Ini yang dikatakan satu hadis yang dimaksudkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi masa dan usia
sesungguhnya kita semua dalam kerugian, kecuali mereka yang yakin dengan janji-janji Allah dan mereka yang senantiasa melakukan kebajikan dalam hidupnya. Kalau kita tahu dan mengerti, nescaya kita akan sia-siakan sedikit pun, tidak akan sia-sia sedikit pun dari usia hidup kita. Kita pasti tidak akan terabai dan leka dengan banyak perkara. Tujuan dan matlamat hidup kita pasti jelas. Kita hanya akan sentiasa berpesan-pesan, terutama pada diri kita, tentang kebenaran dengan kesabaran. Pastinya Allah akan ganjarkan dengan setiap kebaikan dan kebajikan, walau sebesar zarah sekalipun dalam hidup kita. Ini kerana Allah tidak pernah apa dan juga kita dan leka. Amat bahagia masa yang ada dalam hidup kita. InsyaAllah kita manfaatkan. Itu saja yang saya nak sampaikan. Kalau ada silap salah, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya menyeru pada setiap diri kita, bila kita sebut bersih dan bermoral, kita dulu mesti menjadi contoh dan tauladan. Tapi parti ini melibatkan ramai manusia. Saya tak mampu nak kawal semua sekali. Saya juga kena kawal diri saya. Dan alhamdulillah, saya pun macam orang lain juga. Saya pun ada isteri ada sini. Dia pun kawal saya hari-hari. Terutamanya dari segi kesihatan dan juga dari segi agama pun. Kita letih, penat, umur pun dah lebih. Ada kadang harap ke isteri je, kejut kita semuanya semua. Betul. So saya bernasib baiklah ada seorang isteri yang cukup bermanfaat dalam hidup saya. So don't worry, I will not marry second one. This is the first and the fourth wife. Yang berhormat Datuk Khalid Samad pergi ke mahkamah mohon berpoligami. Dah dulu sudah. Tapi isteri pertama Dr. Zahra buat tuntutan boleh berpoligami. Rumah dan penthouse kena serah pada dia. So Khalid setuju serah sebab dia tak tahan, dia tunggu yang baru datang tu. Macam-macam manusia. Tapi terpulang pada masing-masing lah. Saya yang penting dalam hidup saki-baki ini ialah perjuangan untuk agama dan bangsa kita. Itu saja. Itu saja. Dan ini tugas fardu kifayah. Berjaya ke tidak berjaya, yang penting ialah pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perjuangan itu suatu ibadah. InsyaAllah dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikanlah persidangan Agung Putra kali yang kedua dengan memotokan perjuangan bersih dan bermoral. Ayo bangkit, kita berjuang bersama. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.